Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noraziatul Alia binti Raimi dari kumpulan 12 yang mendapat tajuk Rukun Zakat dan Permasalahan mengikut mazhab Imam Syafi'i. Okey, sebelum itu saya adalah pembentang yang pertama yang akan membentangkan berkaitan dengan rukun zakat dan berkaitan dengan fakta zakat yang lain, insya-Allah. Yang pertama saya ingin menjelaskan berkaitan dengan ta'rif zakat. Ta'rif zakat terbahagi kepada dua, iaitu dari segi bahasa dan dari segi syarak. Dari segi bahasa ialah suci, bersih, subur dan baik kepada harta zakat, pembayar zakat dan juga penerima zakat. Dari segi syarak pula, zakat ialah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan yang tertentu. Dekat sini saya ingin memetikkan dari firman Allah dari surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah. Sadaqallahul azim. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan hukum zakat. Hukum zakat adalah wajib bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat, iaitu Islam, pemilikan penuh atas hartanya, dan yang ketiga ialah sampai ataupun cukup pada nisab. Okey, saya akan petik firman Allah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalahum shadaqatan tutahhiruhum biha wa salli 'alaihim inna salawataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Bermaksud, ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Okay, sekarang kita berbalik kepada rukun zakat. Okay, rukun zakat yang pertama adalah niat, iaitu niat untuk zakat fitrah dan juga zakat mal ataupun zakat harta. Okay, dan yang kedua, rukun yang kedua ialah terdapat pemberi zakat ataupun dikatakan sebagai muzaki, iaitu wajib bayar zakat atas kepemilikan hartanya yang telah capai nisab dan haul. Okay. Pemberi zakat ini juga dia mestilah Islam, merdeka, harta dimiliki adalah sempurna, capai nisab dan telah haul. Dan yang ketiga, terdapat penerima zakat, iaitu dinamakan sebagai mustahik. Mustahik ni orang yang berhak menerima zakat. Contohnya semacam orang fakir, orang miskin, amil zakat. Dan yang keempat adalah ada harta yang dizakatkan. Contohnya macam zakat emas dan perak, zakat piutang. Seterusnya kita masuk kepada syarat zakat, iaitu syarat wajib zakat. Yang pertama Islam, dan yang kedua merdeka, dan yang ketiga berakal, yang mana dia ni tidak gila dan tidak ada gangguan jiwa. Dan jika dia ni seorang yang gila, maksudnya tidak perlu untuk bayar zakat. Dan yang keempat ialah baligh. Dan yang kelima sampai nisab. Sampai nisab ni maksudnya batasan minimal kekayaan seseorang Muslim, yang mana yang merupakan dia ni wajib untuk dia membayar zakat. Dan yang keenam sampai haul. Haul ni ialah ukuran waktu harta yang dimiliki sehingga seseorang Muslim itu wajib untuk bayar zakat atas hartanya. Dan yang ketujuh, tidak memiliki hutang. So, bila ada hutang, dia tidak wajiblah untuk membayar zakat. Pergi kepada jenis-jenis zakat. Okay, zakat terbahagi kepada dua, iaitu zakat fitrah dan juga zakat mal ataupun dikenali sebagai zakat harta. Okay, yang pertama saya akan menerangkan berkaitan dengan zakat fitrah, iaitu zakat fitrah ni wajib untuk dilaksanakan setahun sekali dan umum iaitu pada bulan Ramadan. Zakat fitrah ni ialah dapat mensucikan harta kerana harta seseorang itu adalah sebahagian daripada harta orang lain dan wajib dikeluarkan bagi setiap Muslim pada bulan Ramadan. Okay, contoh zakat fitrah ni macam beras, gandum,
Dan zakat fitrah ni juga boleh digantikan dengan duit serta dengan harga makanan pokok. Zakat mal ataupun dikenali sebagai zakat harta. Zakat harta ni adalah sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat diambil manfaatnya. Contoh macam tanah dan rumah. Harta ni mestilah dipenuhi sepenuh miliknya dan bukan dikategorikan sebagai hutang. Dan zakat mal ni wajib dikeluarkan seorang Muslim sesuai dengan nisab dan haul. Nisab ni ialah syarat minimum harta yang dapat dikategorikan wajib zakat. Manakala haul ni pula adalah masa kepemilikan harta sudah berlalu 12 bulan Qamariyah ataupun tahun Hijriah. Okey, ini contoh zakat mal. Okay, seperti zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat hasil laut dan pertambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosliza binti Rosli dengan nombor masjid PQ21110012. Okay, baiklah. Seterusnya adalah mengenai permasalahan rukun zakat menurut mazhab Syafi'i. Di sini saya nyatakan 5 permasalahan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat mengenai rukun zakat. Di antaranya adalah yang pertama, penyamarataan pembahagian zakat kepada golongan asnaf. Yang kedua, penggunaan mata wang di dalam zakat fitrah. Yang ketiga, hukum bagi pembayaran zakat kepada ahli keluarga. Dan yang terakhir sekali adalah pemberian upah kepada amil zakat. Baiklah, saya teruskan. Yang pertama adalah penyamarataan pembahagian zakat kepada golongan asnaf. Menurut Imam Syafi'i, permasalahan ini dirujuk berdasarkan pendekatan terhadap bayani, iaitu sesuai dengan apa yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah At-Taubah ayat 60. Iaitu, zakat mestilah diberikan kepada 8 kumpulan, iaitu yang telah dinyatakan sekiranya kumpulan tersebut wujud. Antaranya yang pertama adalah golongan fakir, golongan miskin, golongan amil, iaitu golongan yang ditugaskan untuk dalam pengumpulan zakat, al-gharam, iaitu orang yang berhutang, golongan fisabilillah, iaitu orang yang berjuang di dalam agama dan juga negara, dan yang terakhir sekali adalah ibnu sabil, iaitu anak jalanan. Kesemua golongan ini adalah golongan yang telah pun ditetapkan dan diikut sehingga kini. Namun demikian, jika terdapat masalah seperti golongan tersebut tidak wujud pada waktu itu, zakat hanya akan diberikan kepada golongan yang ada sahaja pada waktu pemberian zakat tersebut. Baiklah, saya teruskan lagi dengan permasalahan yang kedua, iaitu permasalahan dalam penggunaan mata wang dalam zakat fitrah. Baiklah, zakat fitrah ini membawa maksud ataupun lebih dikenali sebagai zakat badan, iaitu zakat yang diwajibkan ke atas individu lelaki maupun individu perempuan Muslim yang berkemampuan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Zakat ini juga mempunyai waktu-waktu yang diperbolehkan ataupun lebih afdal untuk kita lakukan pada waktu tersebut. Contohnya adalah pada bulan puasa, iaitu makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa pada ketika itu. Menurut Imam Syafi'i, penggunaan ataupun pembayaran zakat fitrah dengan menggunakan wang tidak diperbolehkan. Hal ini kerana keadaan pembayaran zakat fitrah ini ialah makanan asasi, iaitu makanan yang menjadi kebiasaan bagi sebuah masyarakat di dalam sesebuah negara tersebut. Contoh negara Malaysia, beras merupakan makanan rutin ataupun menjadi kebiasaan bagi masyarakat di negara kita. Oleh yang demikian, pemberian beras juga adalah salah satu pembayaran zakat fitrah. Baiklah, saya teruskan lagi dengan permasalahan yang ketiga, iaitu permasalahan hukum bagi pembayaran zakat melalui dalam talian. Maksudnya di sini adalah proses pembayaran zakat ini dilakukan melalui bantuan sistem digital atau dalam talian, di mana muzaki tidak bertemu secara langsung dengan amil zakat sewaktu melakukan pembayaran zakat tersebut.
Kelebihan jika kita menggunakan sistem ini adalah bagi memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakat tanpa bertemu secara langsung. Tambahan pula, hukum bagi proses ini juga sah dan diperbolehkan. Tambahan pula, menurut mazhab Syafi'i, pemberian zakat tidak diwajibkan untuk menyatakan secara terang-terangan kepada mustahik berkaitan jumlah yang diberikan dan perkara tersebut adalah sah dan juga diperbolehkan. Oleh yang demikian, pada zaman kini, zaman yang berteknologi kini, kebanyakan masyarakat lebih menggunakan sistem dalam talian berbanding bertemu secara langsung secara bersemuka dengan amil untuk melakukan pembayaran zakat, kerana bagi mereka sistem ini lebih mudah dilakukan pada masa kini. Kemudian adalah permasalahan yang keempat, iaitu permasalahan pemberian zakat kepada ahli keluarga. Menurut Imam Syafi'i, pemberian zakat kepada ahli keluarga tidak diperbolehkan kecuali ahli keluarga bukan tanggungan bagi seseorang individu tersebut. Maksudnya di sini kita tidak boleh memberikan zakat kepada ahli keluarga kecuali individu tersebut bukan di bawah tanggungan kita. Tambahan pula, ahli keluarga juga telah pun mendapat nafkah wajib di mana nafkah tersebut mesti diberikan kepada ahli keluarga. Tambahan pula, pemberian zakat kepada orang lain ataupun bukan ahli keluarga ataupun bukan ahli keluarga di bawah tanggungan adalah lebih afdal dilakukan menurut Imam Syafi'i. Baiklah, saya teruskan lagi dengan permasalahan yang kelima, iaitu permasalahan yang terakhir, iaitu permasalahan dalam pemberian upah kepada amil zakat. Baiklah, amil zakat ini membawa maksud individu yang diberikan tugas untuk mengumpulkan dan memberikan harta zakat. Syarat-syarat bagi seseorang itu untuk menjadi amil zakat adalah yang pertama, seseorang itu mestilah Muslim. Kedua, seseorang itu mukallaf, iaitu dewasa dan berakal. Yang ketiga, seseorang itu hendaklah jujur. Yang keempat, seseorang itu mestilah memahami hukum zakat. Yang kelima, seseorang itu mestilah seorang lelaki. Dan yang terakhir sekali adalah seseorang itu mestilah merdeka. Baiklah, merdeka di sini membawa maksud golongan tersebut bukanlah golongan hamba. Baiklah, menurut Imam Syafi'i berkaitan upah bagi amil zakat ini adalah tidak boleh bagi seseorang amil itu untuk mengambil upah melainkan daripada anggaran yang telah ditetapkan dalam pembahagian zakat. Tambahan pula, golongan amil juga termasuk dalam golongan asnaf, iaitu golongan yang berhak mendapatkan zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adabiah binti Husin. Nombor matriks BQ21110035. Dan untuk bahagian yang terakhir ini, saya akan membentangkan berkenaan dengan hikmah pensyariatan zakat. Hikmah yang pertama ialah akan dapat mengikis sifat kedekut dari dalam diri bagi melatih individu tersebut menjadi seorang yang dermawan dan suka berbuat kebaikan. Zakat dengan pengertian kewajiban menyisihkan sebahagian kekayaan yang diberikan kepada orang yang lebih memerlukan akan dapat menanamkan kesadaran bahawa apa yang kita miliki di dunia ini adalah tidak bersifat secara mutlak. Dan sedemikian, hakikatnya harta tersebut adalah milik Allah dan ianya harus dikembalikan kepadanya melalui pembayaran zakat. Hikmah yang seterusnya ialah akan dapat memberikan ketenangan dan kedamaian. Ini adalah kerana setiap pemberian zakat yang dilakukan oleh muzaki kepada penerima iaitu mustahik mampu menzahirkan kemudahan dan kehidupan yang harmoni jika sesebuah komuniti tersebut mahu menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Sesebuah komuniti yang tidak harmoni secara tidak langsung akan menimbulkan masalah sosial, terutamanya kepada komuniti yang menghadapi masalah ekonomi ataupun
ketidakstabilan ekonomi. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surah Muhammad yang bermaksud, tabiat kamu wahai manusia, jika Tuhan meminta kepada kamu harta benda kamu serta mendesak kamu memberikannya, nescaya kamu akan berlaku bakhil kedekut dan kebakhilan itu akan melahirkan kemarahan dan kebencian kamu. Ingatlah, kamu ini adalah orang-orang yang bertabiat demikian. Kamu diseru supaya menderma dan membelanjakan sedikit dari harta benda kamu kepada jalan Allah. Maka ada di antara kamu yang berlaku bakhil, padahal sesiapa yang berlaku bakhil, maka sesungguhnya ia hanyalah berlaku bakhil kepada dirinya sendiri. Dan ingatlah, Allah Maha Kaya dan tidak berhajat kepada sesuatu pun, sedang kamu semua orang-orang miskin yang sentiasa berhajat kepadanya dalam segala hal. Dan jika kamu berpaling daripada beriman, bertakwa dan berderma, ia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Setelah itu, mereka tidak akan berkeadaan seperti kamu. Hikmah yang seterusnya akan dapat memberi keuntungan di dunia dan juga di akhirat. Ini adalah kerana kebaikan yang dilakukan sewaktu di dunia akan dapat memberikan manfaat kepada harta yang disumbangkan. Selain itu, kebaikan tersebut juga dapat dijadikan sebagai sebuah asbab kepada penerimaan amal kebaikan dan juga dapat menjadi pemberat di timbangan kelak. Zakat juga akan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Ini kerana ketenangan batin yang lahir apabila seseorang itu ikhlas menghulurkan bantuan akan mampu mempermudahkan setiap ibadah yang dilakukan. Hikmah yang terakhir ialah akan dapat melahirkan rasa syukur di dalam diri. Dengan melaksanakan perintah Allah, diri akan jauh dari sifat boros dan sekaligus mendapat keberkatan ke atas harta yang ada. Ini juga akan dapat menjadi sebuah pendorong kepada seseorang itu untuk memperkukuhkan lagi tauhidnya kerana zakat juga merupakan sebuah aplikasi dari pengakuan terhadap keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan 12. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.